Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bersiaran bagi rancangan yang menutup tirai segmen destinasi pada hari ini, iaitu Bicara Muamalat yang mengupas tentang permasalahan ekonomi Islam. Dan saudara, insya-Allah bagi rancangan ini salah satu sesi ruangan soal jawab bersama tetamu undangan akan dilakukan setelah selesainya anda mendengar huraian yang akan disampaikan oleh tetamu undangan kita pada hari ini. Dan untuk itu saudara, sekali lagi kita bersama dengan tetamu yang diundang khas bagi rancangan Bicara Muamalat ini, tidak lain tidak bukan, beliau bukan saja merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, malah beliau juga merupakan penulis bagi buku-buku riba dan isu kewangan semasa, formula solat sempurna, panduan perbankan Islam dan sebagainya. Untuk itu dialu-alukan kedatangan yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Doktor atas kesudian Doktor bersama-sama para pendengar Hikmah FM bagi rancangan ini. Dan pada minggu lepas seingat saya Doktor telah pun menyumbang buah fikiran, idea dan pandangan Doktor di bawah tajuk elemen gharar yang merosak kontrak. Jadi pada minggu ini apakah tajuk yang menjadi pilihan Doktor beserta huraiannya? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillah fala mudilla lah, wa ma yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Mat Nazri yang dimuliakan seluruh para pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita yang minggu lepas. Yang mana minggu lepas kita bincang pasal gharar yang merosakkan akad ataupun kontrak. Maka pada minggu ini kita cuba untuk lanjutkan gharar dan juga risiko yang dimaafkan. Kalau ada dalam kontrak, maknanya kontrak itu tidak batal dan akad itu masih lagi dianggap sahih dan pertukaran hak milik itu juga dianggap sahih. Baik, jadi kita pergi kepada beberapa sahaja yang mungkin sempat dalam beberapa minit mukadimah ini. Yang pertama sekali iaitulah gharar yang duduknya adalah bersifat tabaiyah. Jadi ini payah juga nak dimudahkan ni. Tabaiyah ni maksudnya dia adalah benda secondary di dalam satu-satu kontrak. Dia bukan benda asas di dalam kontrak. Yang mana perkara ini telah pun disebut oleh ramai para ulama, yang mana tabaiyah itu disebutkan, iaitulah antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Dia kata wa yajuzu fi tabi' min al-gharar ma la yajuzu fil matbu'. Dia kata harus adanya gharar itu pada benda yang secondary, tetapi tidak harus untuk dia berada pada benda yang core sesuatu kontrak. Jadi kalau kita nak berikan sebagai contoh, kita dah berikan satu contoh saya kira dalam minggu yang lepas. Pada minggu ini kalau kita nak beri contoh gharar yang secondary ini, iaitulah contohnya saya kalau dalam contoh yang diberi dalam hadis Nabi sendiri, iaitulah sebagaimana disebutkan penjualan seorang hamba. Pada zaman Nabi pernah mengatakan, man ibta'a 'abdan wa lahu malun famaluhu lilladhi ba'ahu illa ayushtarat al-mubta'. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, sesiapa yang menjual seorang hamba lelaki, ini hukum ni walaupun hukum hamba dah tak ada dah, tapi kita nak bagi faham tentang macam mana proses dan prinsipal tu diambil daripada hadis ini, ya. Iaitu sesiapa yang menjual hamba lelaki dan tidak diketahui hamba lelaki tu ada berapa banyak duit dia, tapi dia ada duit, maka disebutkan oleh Nabi famaluhu lilladzi ba'ahu, maka harta dia, iaitulah dia punya duit itu, lilladzi ba'ahu, iaitulah masih lagi pada pemilikan orang yang menjual. Ba'ahu, menjual, kecuali pembeli itu mensyaratkan, ataupun ada syarat pembeli kata apa saja yang ada duit, kalau hamba yang aku beli ni ada duit, dia jadi milik aku. Tapi kalau dia keep silence, maka harta yang dimiliki oleh hamba tersebut adalah milik penjual. Ya, saya. Jadi
Di situ nak beri jelas bahawa ada duit atau tidak ada duit itu adalah gharar. Tapi gharar itu bukan core dalam penjualan ini. Penjualan tu apa dia yang core dia? Hamba. Hamba tu yang dijual. Bukan duit dia ada atau tidak, itu cerita lain. Itu adalah secondary. Maka sebab itulah dia boleh untuk berada dalam akad dan tidak merosakkan. Demikian juga dalam satu lagi hadis yang mana telah disebutkan oleh Nabi SAW, man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa thamratuha lil ba'i illa an yushtarata al mubta'. Sekali lagi hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, iaitu sesiapa yang menjual pokok kurma selepas dia tut pokok tersebut, Ya, saya. maka buah dia itu mestilah diberikan kepada penjual. Kecuali lah pembeli mengatakannya, kalau ada buah ni tumbuh ni, Ya, saya. aku punya sekali lah. Jadi kita kena ingat, maknanya kalau kita beli itu bukan terus automatik jadi kita punya. Ya, Sebab saya. masa kita beli itu, kita beli pokok tu tanpa kita sedar bahawa ataupun tanpa kita menyertakan bahawa saya beli ni dengan buah-buah yang akan datang ni, maknanya daripada kau tot baru ni akan jadi aku punya jugalah. Ya, saya. Kalau disyaratkan begitu barulah, kalau tidak, tidak. Jadi ini adalah antara dua contoh yang ancient lah, orang kata ancient, yang dulu-dulu punya. Kalau dalam contoh-contoh terkini ni adalah contohnya kita masuk sebagai ahli kelab, membership, satu membership. Membership ni untuk kita boleh gunakan gymnasium dia sebagai contoh untuk dalam masa 1 tahun. So jadi kita gunakan gymnasium itu untuk 1 tahun, kita kena bayar 400 lah sebagai contoh. Ya, saya. Tiba-tiba dalam masa kita beli kad tu ataupun ambil jadi member tu, dia pun anugerahkan kita kad diskaun. Kad membership tu berfungsi sebagai kad diskaun sekaligus. Ya. Jadi kita tak adalah nak masuk kad diskaun, sebab kita tahu dah kad diskaun ni kalau dia adalah untuk mencari keuntungan kepada pihak mengeluarkan, dia menjadi judi sebagaimana yang difatwakan oleh Majlis Fiqh Antarabangsa. Tapi oleh kerana dia adalah benda yang bukan core, dia benda sampingan, maka ketika itu dia tidaklah menjadi apa-apa masalah dan merosakkan kontrak tersebut. Jadi itu gharar juga, sebab kita sebab adanya insurans ataupun discount card tu gharar lah. Tapi dia gharar itu dia sampingan, dia secondary, bukan pada core. Begitu juga kalau kita contohnya kita beli kita beli minyak, kita beli minyak, maka kita boleh untuk kita mendapat mungkin hadiah, ataupun kita beli dekat pasar raya, kita boleh dapat masuk pertandingan, dan kemudian ataupun kita boleh terpilih untuk dapat insurans. Itu semua tak ada masalah lah. Baik, jadi itu yang pertama. Yang seterusnya, yang kedua, gharar yang diperlukan. Gharar yang diperlukan kerana dia adalah satu proses untuk satu proses yang kita disebut kalau kita tengok di sini, iaitu satu proses yang normal untuk memastikan keadilan kepada dua-dua belah pihak. Ini boleh disebut sebagai gharar ataupun risiko lah. Dia ada perbincangan panjang yang agak akademik tentang perbezaan di antara keduanya, tapi untuk memudahkan kita di peringkat radio ini, untuk kita maklumkan, kita kena lebih kurang lah ya. Itulah sebagai contohnya gharar ataupun risikonya. Risiko perniagaan. Perniagaan gharar juga. Maknanya saya berniaga ni, saya kena ambil modal, saya kena keluarkan modal, ambil barang tu masuk dalam stor. Maka saya tak pasti ni saya boleh jual tak buku-buku ni. Boleh tak saya kata pada penerbit, kalau tak boleh jual buku ni, saya tak mampu, saya hantar balik kat you pulang balik duit saya. Kita adalah mungkin ada caranya, consignment dan seumpamanya. Tapi kalau ikut prinsipalnya begini, iaitulah kalau you beli, you kena pegang dia punya liabilities kepada aset tersebut. So saya nak menjual buku, saya ambil, dia beli daripada penerbit, saya simpan dalam store saya simpan dalam kereta saya simpan dalam van saya bawa pergi jual. Kalau saya tiba-tiba gagal untuk menjual, menjadi risiko kepada saya. Itu juga gharar, bukankah begitu? Itu juga gharar. Tapi gharar itu dan risiko itu adalah yang tak boleh dan tak merosakkan akad, kerana dia diperlukan untuk menjadikan sesuatu kontrak itu adil kepada semua pihak. Sebab kalau saya kata saya nak elakkan risiko itu, saya nak serahkan risiko itu kepada penerbit saja, maka dia sudah menjadi tidak adil kepada penerbit. Itu yang kedua. Yang ketiga, contohnya juga, iaitulah saya sewa rumah. Saya sewa rumah daripada seseorang, maka ataupun saya menyewakan rumah. Saya menyewakan rumah.
Maka saya kata kepada penyewa, okey penyewa, sebab engkau dah sewa, engkau mesti bertanggungjawab kepada semua urusan rumah ini. Cukai tanah dia kau kena bayar, kalau wetak kau kena bayar, kalau gempa bumi rumah tu rosak kau kena ganti semua sekali. Sama ada sebab kamu guna ke, sebab tak kamu guna ke, kamu kena ganti. Tak boleh juga. Jadi risiko orang yang memberi sewa ni, rumah itu mungkin retak, maka dia akan rugi. Dia mungkin jadi ini semua adalah risiko yang diperlukan ataupun gharar yang diperlukan dalam sesebuah bisnes yang dia halalkan berdasarkan kepada beberapa dalil yang disebutkan oleh empat mazhab, iaitu antaranya al-ghunmu bil ghurmi, itu yang pertama, iaitu kalau tafsiran ataupun terjemahan mudah dia, al-ghunmu itu adalah profit gains are associated with the liabilities of risk exposure, okey, iaitu al-ghunmu adalah profit ataupun pendapatan ataupun income, bil ghurmi mestilah adanya liability of risk. Jadi itulah yang bukanlah risiko itu yang dicintai dan disukai dalam Islam, tidak. Tapi risiko itu diperlukan bila mana kalau dibuang maka dia akan memberikan mudarat pada pihak yang lain. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, risiko yang diperlukan dan gharar yang diperlukan dalam akad untuk memastikan keadilan adalah dalam pelaburan. Sebagai contoh, Encik Ahmad Nazri melabur dengan saya. Saya sebagai usahawan membuat karipap dan kerepek sebagai contoh. Encik Ahmad Nazri ada duit, letak pada saya. Encik Ahmad Nazri kata saya tak mau ada gharar, saya tak mau gharar. Untuk tak ada gharar dan tidak gharar kan uncertainty kan. Jadi saya nakkan jaminan berapa untung saya dapat. Kalau tidak gharar tau. Jadi itu tak boleh. Gharar itu yang diperlukan dalam transaksi pelaburan tersebut. Bukan kerana kita mencintai gharar itu. Tak. Tapi gharar itu diperlukan kerana ia adalah satu proses neutral dan normal kepada sesebuah pelaburan. Kalau dibuang, maka dia akan menyebabkan ketidakadilan kepada siapa? Kepada saya selaku pengusaha. Sebab kalau tiba-tiba jualan karipap dan kerepek saya rugi, saya dah janjikan kepada Encik Ahmad Nazri beberapa untung yang tetap, maka pada ketika itu maka Encik Ahmad Nazri tidak akan terdedah kepada apa-apa risiko. Saya yang terdedah risiko sangat besar. Tapi dan risiko boleh juga pada Ahmad Nazri, iaitulah apabila saya untung sangat besar, kita dah fix 2% je, maka Encik Ahmad Nazri pula rugi, kena tipu dengan saya pula. Jadi sebab itulah tidak bolehnya fixed deposit. Maka sebab itulah kita dalam pelaburan Islam, insya-Allah dalam minggu hadapan kita cerita tentang pelaburan Islam, macam mana konsep dia supaya yang mendengar ini, sebab banyak juga orang mendengar bila kita dedahkan pelaburan yang tak betul, maka orang tanya macam mana nak buat jadi betul. Jadi bila kita cerita tu ramai yang pening kepala, pening lalat. Macam mana nak jadikan kontrak tu betul, macam mana nak pastikan dia punya sirah ataupun lafaz dalam kontrak itu dibetulkan dan seumpamanya. InsyaAllah kita akan cuba ceritakan. Kemudian sikit lagi kita nak sebut tadi tentang gharar yang diperlukan untuk menjaga keadilan ini juga disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, iaitu al-kharaj bil dhaman, iaitulah the entitlement to revenue depends on a corresponding liability for loss. Okey, iaitulah al-kharaj, iaitulah untung, ataupun kalau zaman Nabi dulu digunakan istilah al-kharaj ni sebagai cukai tanah. Jadi pendapatan. Pendapatan itu mestilah dengan adanya liability. Baik, itu dalam jadi kita dah bagi tadi, maknanya perlunya ada gharar dalam sebahagian jual beli. Dari sudut kita mesti bertanggungjawab kepada kerosakan aset-aset yang kita jual, dan tak boleh kita larikan diri daripada risiko itu, gharar itu, kemungkinan barang itu rosak, ataupun ketidakmampuan kita menjual barang yang kita dah beli secara bundle. Itu juga adalah gharar yang normal dalam bisnes. Kemudian yang ketiga, gharar yang berada di dalam pelaburan, iaitu itu juga pelaburan itu, gharar itu maknanya dari sudut pulangan dia. Tapi kalau dari sudut dekat mana dia nak melabur dan seumpamanya itu juga adalah gharar yang tidak merosakkan akad. Sebagai contoh, saya kata pada Encik Ahmad Nazri pakar bahagian apa? Pakar bahagian jual dan consultation, sebagai contoh. Jadi saya tidak menghadkan kepada Encik Ahmad Nazri untuk jadi konsultan kepada sekian-sekian bisnes pada sekian-sekian tempoh. Saya tidak tetapkan secara spesifik. Tapi saya bagi duit saya untuk melabur. Maka pada ketika itu adakah gharar berlaku di situ? Saya bagi duit pada Encik Ahmad Nazri, ini nama dia mudharabah mutlaqah nama dia. Iaitulah saya berikan wang modal untuk pelaburan tanpa saya tetapkan secara detail pelaburan apa yang Encik Ahmad Nazri kena masuk. Saya bagi saya, you pandai kan buat bisnes kan? Bagi kat you lah. Cik Nazri tanya untuk buat apa ni? Apa-apa dah, bagi you rasa you bagus.
nak jual komputer ke, nak buat apa nama cleaner punya apa nama tu agent ke, nak jadi broker saham yang halal ke, terpulang. Tapi yang penting ni saya laburkan dekat kamu punya syarikat. Jadi itu pun gharar juga tu. Sebab saya tak tentukan. Jadi gharar itu adalah sekali lagi gharar yang diharuskan kerana sekali lagi ia adalah bersifat tabaiyah. Yang mana disebutkan oleh apa nama tu ramai para ulama, antaranya yang kalau kita boleh sebutkan di sini adalah Imam Al-Ghazali, disebutkan muamalatun sahihatun wa laysa aqdan bi ra'sihi, iaitulah dia menyebutkan bahawa muamalah itu sah kerana yang menjadi core-nya adalah mudharabah dan bukan dia punya spesifikasi pada pelaburan tu. Jadi spesifikasi itu walaupun tak diketahui, maka ia tetap tidak merosakkan akad kerana ia adalah sekali lagi yang bersifat tabaiyah. Jadi saya kira itulah antara beberapa konsep yang perlu kita faham, risiko yang dihalalkan dan gharar yang diharuskan, dan gharar yang tidak merosakkan kontrak, campur dengan yang dah disebut minggu lepas, iaitulah gharar yang bersifat kecil. Yang bersifat kecil ada di dalam core kontrak, iaitulah saya beli sardin. Ada core kontrak dia sardin dengan isinya iaitulah ikan salmon. Tetapi ada risikonya, iaitulah adakah benda itu masih boleh dimakan, atau kita dah sebut adakah benda-benda lain dalam tin tersebut. Itu semua gharar. Tetapi gharar itu telah menjadi kecil kerana dan tidak merosakkan akad kerana bolehnya pulang dan menggantikannya dengan yang baru. Maka itu semua menjadikan gharar itu tidaklah sampai merosakkan akad. Jadi saya rasa itulah antara mukaddimah untuk kita pada petang ini. Ya. Demikianlah terima kasih doktor. Demikianlah tadi saudara sesi penerangan di bawah tajuk risiko dan jenis gharar yang dimaafkan yang baru saja disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dan kepada para pendengar IKIM FM, insya-Allah segmen rancangan bicara muamalah ini akan bersambung seketika nanti, memberi peluang kepada anda untuk berfikir sejenak apakah soalan-soalan ataupun pandangan yang ingin anda kemukakan di bawah tajuk kita pada minggu ini, risiko dan jenis gharar yang dimaafkan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, rancangan bicara muamalat berehat seketika. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Terima kasih sekali lagi kepada para pendengar yang masih lagi sudi bersama rancangan bicara muamalat yang dikudarakan setiap Rabu dalam segmen destinasi, manakala siaran ulangannya pula iaitu pada setiap Sabtu pada pukul 7 pagi dan juga setiap Khamis bermula pada pukul 3 pagi hanya di IKIM FM, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah saudara, kita memberi peluang kepada anda untuk bertanyakan soalan ataupun mengemukakan pandangan anda. Nombor taliannya 0362051500, 0362051500, ataupun ke laman Facebook ikim.fm bersama pemanggil pertama di talian. Hello, Assalamualaikum. Assalam. Siapa di talian? Saya Nordin dari Singapura. Okey, silakan soalannya Encik Nordin. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi. Saya Nordin dari Singapura Ustaz. Saya nak bertanya mengenai insurans Ustaz. Baru-baru ni kira sebulan yang lalu, Majlis Agama Fatwa Singapura telah membuat fatwa iaitu membolehkan para pemegang insurans membuat beneficiary yang revocable. Dia punya beneficiary revocable. Jadi dibolehkan hibah kepada beneficiary tersebut. Jadi di dalam mukadimah fatwa tersebut mengatakan ia termasuk semua juga jenis insurans, termasuk yang conventional insurance, kerana telah ada percanggahan pendapat di antara ulama yang mengatakan insurans itu dibolehkan. Salah seorang ulama tersebut ialah Ali Jomah, iaitu Grand Mufti of Egypt. Jadi mukadimah tersebut seolah-olah menghalalkan
pun difatwakan oleh Majlis Agama Islam Singapura pada tahun 79, iaitu insurans adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi minta pendapat Ustaz tentang ini. Assalamualaikum, saya dengar di radio. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Nordin atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Okey, dipohon kerjasama daripada para pemanggil agar tidak mendengar radio sambil berinteraksi dengan tetamu undangan kita yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman jika tidak berlaku sedemikian. Hello, Assalamualaikum. Dah sampai lah. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Salam. Ini Radio Aikim ke? Radio Aikim. Boleh cakap dengan Ustaz? Ya, Dr. Zaharuddin, silakan. Ustaz, saya nak tanya. Abang ipar saya ada membuat satu perniagaan. So dia cakap kalau nak masuk pelaburan tu dia akan ambil duit tu nanti dipulangkan dengan gandaan lah macam tu. Misalnya saya labur 10,000, dia akan pulangkan kat saya 5,000 lebih. Macam 15,000 lah semua. Itu adakah dia dikenali sebagai rora? Okey. Terima kasih Puan, dan boleh saya tahu siapa di talian sebelum tu? Saya Ros dari Kuantan. Okey, terima kasih Puan Ros. Okey. Terima kasih. Okey. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Assalamualaikum, saya Syarifuddin. Ya, silakan Cik Syarifuddin. Saya nak tanya Ustaz. Hello. Ya, silakan teruskan saja Cik Syarifuddin. Okey, macam ni saya nak tanya. Saya berniaga berkongsi dengan seorang kawan. Jadi jadi kami nak tanya Ustaz tentang di mana kawan saya ini dia telah melabur untuk projek perniagaan ini. Jadi saya ditugaskan bahagian pasaran dan dia melabur dalam projek perniagaan ini, di mana dia telah menyatakan bahawa daripada pelaburan ini dia ingin mengambil keuntungan 8% daripada perniagaan ini. Dia mengambil contoh macam mengikut kiraan tabung haji macam tu kan. Di mana dia telah menetapkan 8% daripada ini. Jadi saya nak tanya Ustaz, adakah itu betul cara yang Ustaz daripada 8% tu dari 8% tu daripada modal dia ataupun daripada modal yang dibekalkan kepada kami. Okey. Terima kasih Encik Syarifuddin dengarkan di radio. Baiklah, itulah antara 3 persoalan berbeza yang ditanyakan oleh Encik Nordin, Ros dan juga Encik Syarifuddin. Silakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Jadi kalau soalan kita yang pertama ni, dia dah susah sikit nak jawab lah sebab dia dah merentas kepada jurisdiction yang berbeza di Singapura. Walau bagaimanapun kita boleh sebutkan mungkin jurisdiction ataupun keputusan dalam bidang kuasa di Singapura mengambil pendapat yang berbeza kerana situasinya berbeza ya. Sebabnya kalau di Malaysia ini kita ada banyak takaful yang telah pun betul-betul disemak kontraknya daripada awal sehingga ke akhir, maka adalah alternatif di situ. Jadi sefaham saya di Singapura kemungkinan tidak mempunyai takaful ini, maka ini menyebabkan pihak berkuasa agama perlu melihat suasana ini dalam konteks yang lebih unik dan lebih tersendiri. Sama ada juga macam sahabat-sahabat Islam kita yang berada di Ireland, berada di United Kingdom. United Kingdom pun tak ada insurans halal. Yang insurans yang halal ada sekali saja. Nak menulis Salam Insurans telah pun tutup kedai. Setahun saja dia muncul, lepas tu setahun tu bankrupt ataupun tu tak mampu nak operasi. Maka ketika itu memanglah kita terpaksa mengambil pandangan yang lebih lenient. Iaitulah pandangan yang disebutkan tadi Mufti Mesir, dan juga bukan Mufti Mesir sahaja, malah sebelum itu lagi telah ada seorang lagi ulama yang hebat yang bernama Syekh Profesor Mustafa Az-Zarqa, dan juga beberapa lagi ulama Mesir yang lain, Syekh Ali Khafif dan lain-lain. Tetapi ini semua kita boleh lihat dalam konteks yang
khilaf di kalangan para ulama, dan kita menghormati pandangan-pandangan itu, dan kita menganggap bahawa ia adalah pandangan-pandangan fatwa-fatwa yang dibuat berdasarkan berbeza tempat dan suasana, ya. Kerana disebutkan dalam kaedah fiqh, la yunkar taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinah. Artinya tidak dinafikan hukum ini ada kalanya berubah mengikut tempat dan mengikut masa. Jadi tidak dinafikan di Malaysia kerana kita ada banyak, maka kerana itu Majlis Fatwa mengatakannya tidak ada sebab langsung untuk kita mengatakan bahawa insurans konvensional sebagai harus, kerana kita sudah ada begitu banyak takaful Islam. Baik, jadi itulah bagi pandangan saya. Jadi kalau bagi rakyat Malaysia, rakyat Muslim dan Muslimat yang berada di Singapura, maka bolehlah memegang fatwa yang dikeluarkan oleh bahagian yang berwajib di peringkat negara Singapura. Wallahu alam. Yang keseterusnya daripada Ros Kuantan, iaitulah pelaburan daripada seseorang yang itulah dia mengatakan dia letak 10,000 dan dia ada bisnes, kamu letak 10,000, saya akan janji berikan pulangan dia 15,000, iaitulah 10,000 modal itu campur 5,000 untung. Jadi ini akan kita ulas dengan lebih terperinci insya-Allah dalam minggu hadapan. Cuma jawapan ringkas saya pada ketika ini itu adalah mengubah nature pelaburan kepada pinjaman. Jadi kalau inilah dikatakan pelaburan, ini bukan pelaburan. Kerana dalam Islam yang menjadi ukuran adalah substance contract. Substance tu maknanya dia punya inti. So inti kontrak ni walaupun dinamakan pelaburan, dia bukan pelaburan. Dia adalah pinjaman dengan interest ataupun dengan riba. Pinjaman tu apa ciri dia? Ciri pinjaman adalah saya yang memberi pinjam, duit pinjam tu boleh digunakan oleh saya. Saya beri pinjam Cik Man Azri, Cik Man Azri boleh gunakan duit saya sesuka hati dia, ya, dan bila ada elemen interest tu, iaitulah dia, kerana dia boleh gunakan sesuka hati, saya sebagai pemberi pinjam mengambil satu, saya pasti duit saya tu akan dipulangkan balik modal, ya. Itu dah jadi pinjam lah. Tapi dia jadi itu tak haram lagi. Yang haramnya saya memberikan kata dua kepada dia. Kalau kau nak duit ni, kau kena pulang pada aku lebih daripada apa yang aku bagi. Itu maknanya pinjam, itu kan pelaburan. So jadi kalau gambaran yang diberikan ini, ia adalah suatu bentuk riba duyun nama dia, ya, yang telah pun diharamkan dan termasuk dalam hadis yang disebutkan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pemberian pinjam yang menjanjikan pulangan yang lebih banyak dan disyaratkan, maka ia adalah riba. Dan telah pun terdapat ijma' di kalangan ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnu Qudamah dalam kitab dia. Baik, kemudian soalan yang ketiga, iaitulah sama juga kes dia tadi, iaitulah kawan melabur dan dia kata aku labur, aku nak mesti dapat 8% daripada modal. Jadi kalau dia kata tadi 8% daripada untung sebenar, halal. Tapi kalau 8% daripada modal, haram. Itulah dia jadi macamlah soalan nombor 2 tadi, iaitulah pinjaman dengan menjanjikan keuntungan. Jadi itulah, wallahualam. Baiklah, seterusnya mohon Doktor merungkaikan persoalan yang ditimbulkan oleh saudara Muhammad Adnan dalam laman Facebook IKIM Nur FM. Saya seorang pengedar majalah ke kedai-kedai. Saya ambil majalah dari pengedar tanpa apa-apa bayaran dan akan membayar kepada pengedar apabila majalah itu sudah terjual dan memulangkan majalah yang tidak laku. Adakah terdapat unsur gharar? Baik, pengedar majalah bawa majalah-majalah tu ambil hilang lah. Saya ambil majalah dari pengedar. Ya. Ni saya pening sikit ni. Muhammad Adnan kata saya seorang pengedar, tapi saya ambil pun daripada pengedar tanpa apa-apa bayaran. So pengedar atas pengedar lah ni. Kalau dia kata saya ambil majalah daripada penerbit, mudah sikit nak faham lah. Katalah saya ambil majalah daripada penerbit. Katalah penerbit tu penerbit majalah rakan saya Al-Fadhil Ustaz Zahzan, tanpa apa-apa bayaran. Ambil tu penerbit tak minta apa bayaran. Kemudian akan membayar kepada penerbit apabila majalah itu sudah terjual. Ini macam consignment lah kot. Iaitulah bila terjual saja. Bahkan ketika itu adakah gharar di situ? Baik, dia jadi gharar kalau dia ada gharar kat situ. Tapi gharar itu boleh diselamatkan melalui beberapa cara. Yang pertama sekali, kita jadikan akad ni akad agent. Agent. Maka sebagai contoh,
Encik Mat Nazri, saya ada banyak majalah. Encik Mat Nazri, saya lantik sebagai ejen menjual. Sebagai ejen, Encik Mat Nazri belum beli majalah saya, tak beli pun. Sebagai wakil penjual je. Jadi Encik Mat Nazri bawa benda tu atas wakil. So jadi saya dah tawar-wawar dah. Bahawa kalau tak mampu dia jual, dia akan pulang balik pada saya. Kalau dia mampu jual, dia akan dapat percentage daripada apa yang dia berjaya jual. Maka itu tidaklah menjadi gharar yang termasuk dalam gharar yang haram, kerana ia adalah pengedar ni dikira sebagai wakil dan kontraknya sebagai kontrak wakil dengan upah. Dia berjaya jual, dia dapat. Dia tak berjaya jual, dia tak dapat. Jadi itu tidak ada banyak masalah dekat situ, wallahu alam. Okey, terima kasih doktor, dan kami masih lagi menantikan para pendengar Kim FM untuk bertanyakan soalan ataupun mengemukakan pandangan anda bagi rancangan bicara muamalat pada minggu ini, membincangkan tentang risiko dan jenis gharar yang dimaafkan bersama tetamu undangan kita yang berbahagia, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, bersama dengan pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Wano daripada Pantai. Ya, silakan Puan Nur berinteraksi dengan doktor. Hello, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey doktor, saya baru buka radio ni. Okey, lepas tu saya terdengar macam ni. So saya ada satu persoalan dari sini macam ni. Kakak tutup. Lepas tu macam ni doktor. Saya hari tu saya ni dah berhenti bekerja. Lepas tu kawan saya ajak saya join dia punya bisnes perniagaan. Lepas tu dia tanya saya apa yang saya ada. Saya kata masa tu saya tak ada cash money yang banyak lah. Tapi saya ada barang kemas saya. So saya pajakkan barang kemas saya dan saya bagi duit dekat kawan saya dan saya join sekali lah berniaga bersama dia. And then setiap bulan dia dah janji ke RM300 gaji saya lah untuk dibayar. So gajinya memang tak dapat macam sepenuhnya lah. Okay, kalau ada sale tu adalah apa semua. Tapi saya berjalan bersama dia. Yang saya nak tanya sekarang, okey, barang kemas saya yang dia pajakkan di pajak gadai tu, saya laburkan duit tu, tapi hakikatnya bila kita bagi duit kat dia, bila dia beli barang dengan supplier, tapi supplier tu dah cut. Contoh kata, order barang untuk 2,000, tapi ada yang kata supplier tu tak hantar terus barang. Sebab rupanya saya punya kawan ni ada hutang lapuk dengan dia terlalu banyak sampai belas-belas ribu. So dia cut barang tu. Saya bagikan modal dekat dia 10,000. Sampai sekarang benda tu dah 5 tahun. Barang emas tu memang tak dapat nak ambil sebab saya pun tidak berkerjaya dan saya seorang ibu tunggal lah. Semua. Lepas tu macam mana saya nak, sebab situasi barang emas sana, dia janji dengan saya setiap bulan berharga 10,000 tu dia akan bayar 500 sebulan. Tapi sampai sekarang tak pernah bayar. Macam mana status sekarang saya dengan dia, sebab dia cakap macam ni, bisnes tidak menguntungkan, so saya tak boleh dapat apa-apa. Dia cakap macam tu. Okey. Okey, faham ke doktor? Bolehlah sikit, insyaAllah. Okey, terima kasih Puan Nur ya. Okey. So saya boleh detail sebab saya memang, saya dah banyak orang yang saya tanya, dia orang tak faham situasi saya, dia orang nak jawab sedetail yang boleh lah. InsyaAllah doktor ada jawapannya. Nantikan saja Puan Nur. Terima kasih Puan Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia tadi bersama dengan pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa ketika ini? Saya Muhammad Fadil daripada Johor Bahru. Ya, silakan Cik Fadil. Saya nak tanya dengan doktor dua soalan. Okey, sekarang ni yang pertama, kalau kita mengajar Al-Quran dan kita macam kita mengenakan bayaran, macam mana? Boleh ke tak boleh? Ada yang kata boleh dan ada yang kata tak boleh. Yang kata tak boleh tu sebabnya dia kata kita sengaja mengambil keuntungan tau. Macam mana tu? Okey, soalan yang kedua, sekarang ni negara kita akan menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Betul? Jadi soalannya, kenapa ada macam kita nak mohon Baitulmal kan, macam kalau kita dah ada JKM, kita tak boleh mohon bantuan Baitulmal lagi. Sebab apa? JKM tu macam dia mewakili juga.
Betul ke? Sebab apa? Kalau kita mengikut daripada status dia, macam Baitul-Mal pun dia mendapat kutipan zakat tu macam juta-juta tau. Takkan dia nak simpan aja kan? Takkan nak bekurkan dalam bank ke macam mana? Sebab tu dia kena bantu golongan-golongan yang memerlukan bantuan tu. Dan takkan macam golongan OKU kan, macam golongan yang cacat penglihatan ni takkan nak jadi tindak sedekah kan. Dan kalau jadi tindak sedekah pula, apa hukumnya pula kan. Okey, itu saja soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Ya, hello, siapa di talian? IKIM FM. Ya, IKIM FM. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hanafi dari Sabah. Ya, silakan Cik Hanafi. Saya nak tanya Ustaz. Saya nak tanya doktor. Macam mana kalau seseorang majikan yang berbangsa Cina memberi kepada pekerjanya duit raya apabila tiba tahun baru Cina? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tanya, saya ni menjaga kaunter yang membabitkan pembayaran, dan saya selalu berurusan rasmi dengan para golongan VIP. Ada kalanya apabila mereka membuat pembayaran untuk sesuatu urusan, mereka memberikan duit lebih. So, saya selalu menolak duit itulah. Saya pun rasa segan nak ambil. Walaupun pada hakikatnya urusan tersebut tiada penyelewengan lah yang saya buat, saya yakin setakat ni. Tetapi golongan tersebut sentiasa memaksa untuk mengambil dan berkata tiada rasuah, tiada niat apa-apa, cuma memberi sebagai tanda terima kasih dan sedekah sahajalah. So saya rasa bersalah, so saya ada terambil selalu. Dan saya simpan sajalah duit tu. Ada kalanya saya bahagikan kepada sahabat-sahabat saya yang lain. Maksudnya apabila duit lebih tu dia orang bagi, kita pun Okey, terima kasih Encik Hanafi. Baiklah, itulah antara 3 pemanggil yang sempat kita dengarkan soalan yang diajukan. Silakan doktor. Baik, soalan yang pertama tadi agak panjang lebar sikit dan berkait-kait, tetapi poinnya adalah pendek je sebenarnya. Poinnya puan tadi ni nak bertanya, nak mengetahui dilaburkan 10,000 keran dan 10,000 tu hasil gadaian cagaran emas yang disimpan. Kemudian bisnes ni dijanjikan RM500 setiap bulan, dan tidak dinyatakan sampai bulan ke berapa, dan tidak dinyatakan oleh yang bertanya tadi adakah ia adalah bila dicampur semua 500 tu adalah termasuk dengan keuntungan ataupun tidak ya. Maka kemudian dikatakan bahawa kawan yang meniaga ni tak berjaya dalam perniagaan dia sampaikan rupanya dia ambil barang daripada supplier pula rupanya tak mau bagi barang sebab rupanya dia ada hutang lapuk yang banyak. Jadi oleh kerana itu supplier tak layan. Bila supplier tak layan, tak ada barang, tak ada benda nak jual, tak ada benda nak jual, tak adalah keuntungan. So ditanyakan apa nak jadi pada dia. Baik, jadi bagi saya sebenarnya apa yang sedang berlaku itu adalah benda yang halal pada pandangan Islam. Kerana perniagaan memang terdedah kepada kerugian. Sebab itulah pada sesiapa saja yang nak melabur, dia mesti mengetahui risiko-risikonya. Sebab itulah dalam Bursa Saham Kuala Lumpur, kalau ada IPO, Initial Public Offering, yang dibuat oleh mana-mana syarikat yang baru listed, disenaraikan di bursa saham secara awam, maka dia akan ada dia punya prospektus. Dalam prospektus tu kena sebut bukan hanya potensial dan potensi keuntungan, tetapi juga adalah risiko-risiko yang kena kamu tanggung. Jadi di sini kalau lah nak beritahu, walaupun pedih bagi saya, memang peniaga ni dia tak boleh nak keep dia punya janji dia tadi, sebab janji ni pun tak sah. Bila saya kata pada Encik Mat Nazri, saya beri Encik Mat Nazri 10,000, Encik Mat Nazri kena bagi pada saya 500 setiap bulan sebagai keuntungan. Sebenarnya akad pelaburan tu sebahagian dua mazhab kata sah, tapi syarat 500 tu tak sah, terbatal. Jadi kalau gitu kita kata 500 janji dia ni dia tak kotakan pun tak apa. Tapi sekarang ni dia kata saya dah kena anyaya ni. Sebenarnya tak kena anyaya, tapi masalah kita sendiri. Kita sendiri tadi kita masuk dalam perniagaan tu, percaya cakap manis orang tanpa kita kaji dia punya business opportunity, potential dan risiko. Sampai bila rugi kita dah rasa kita ditipu. Sebenarnya kita tidak tipu. Sebenarnya masalahnya kita tak betul-betul
Gararnya di situ adalah kita tak mengkaji syarikat dan perniagaan dia. Latar belakang. Dan ada juga kalau kata garar yang boleh kita kata garar yang boleh merosakkan adalah peniaga ni tadi, kawan tadi yang mengusahakan, dia tak beritahu dia ada hutang dengan supplier itu banyak yang boleh mengakibatkan masalah. Jadi kat situ mungkin kita sebut ada masalah, dan kalaulah benda tu besar dan boleh jadi ini, maka akan berlakulah ketidakamanan di situ, maka barulah kita boleh tuntut balik modal kita. Ya, jadi kalau kita tak ada kes yang tak ada bukti yang kuat bahawa dia telah punya menyembunyikan beberapa fakta penting dalam perniagaan dia sampai kita tertipu, maka pada ketika itu tak boleh kita tuntut modal kita itu. Tapi kalau betul dia tipu, kita boleh tuntut modal saja dan keuntungan tak boleh. Begitu ya. Baik, jadi soalan yang kedua daripada Encik Fadil JB tadi, iaitulah mengajar Quran boleh kekenakan bayaran. Jadi ini telah pun dibincangkan oleh para ulama zaman silam lagi. Ya, dan sebahagian awal-awal dulu mereka mengatakan tak boleh. Ya. Kerana benda-benda yang membawa kepada taqarrub, iaitulah menghampirkan diri pada Allah, merupakan ibadah-ibadah khusus, tidak boleh ambil upah. Ya, walau bagaimanapun pada fatwa-fatwa ini telah berubah kerana keperluan zaman. Sekali lagi kita pakai kaedah yang kita sebut tadi, tidak dinafikan berubahnya hukum kerana berubahnya zaman. Kalau tidak adalah pembayaran upah ini, maka kata ulama silam, bukan ulama terkini, tak akan ada orang mengajar Quran, sebab semua orang sibuk pergi pasar, pergi jual beli. Ya, mengajar Quran, mengajar agama ni semua tak interesting kerana tidak membawa pulangan. Maka oleh kerana itu tak ada siapa nak mengajar fardu ain, tak ada siapa nak jadi guru kafar, tak ada siapa nak jadi guru fardu ain, tak ada siapa nak uruskan jenazah, tak ada siapa nak jadi tok imam, tak ada siapa nak jadi tok Bilal. Sebab semuanya free belaka, semua sikit sangat orang yang mampunya. Kalau ada pun orang yang tidak berkelaikan, sebab orang yang berkelaikan semua kata, aku ada kelaikan tapi aku tak boleh buat benda ni sebab aku nak cari makan untuk keluarga dan isteri dan anak-anakku, maka aku tak boleh jadi imam kepada ni, aku terpaksa duduk setiap waktu kat sini. So tak boleh ya. So oleh kerana itu para ulama telah pun hampir bersepakat, ulama kontemporari boleh. Dan boleh itu bukan sebab mengajar Quran, tapi boleh itu kerana memberikan komitmen masa untuk duduk di situ. Dia dah jadi macam ujrah. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, Allah sebut dalam Quran. Sebaik-baik orang yang untuk kamu gajikan adalah orang yang kuat lagi amanah. Nampak tak? Jadi bila orang yang mengajar Quran tu, dia amanah menepati waktu dia datang pada setiap bulan. Maka kita bayar kerana dia komit di atas waktu dia. Bukan kita bayar kerana nilai ajaran Quran dia. Kita boleh takif ataupun lihat dari sudut angle begitu. Sama juga macam penceramah-penceramah yang mengajar bahagian-bahagian Islam. Sama juga macam saya menceramah ini, walaupun tidaklah ada apa-apa kontrak untuk saya kena bayar apa-apa. Tapi kita nak beritahu bahawa dia bayar kerana kesukaran dia untuk datang dan seumpamanya. Tak semestinya kita mesti bayar harga yang betul-betul actual, dan dia boleh bagi lebih sikit sebagai sedekah dan seumpamanya. Maka bagi saya ini telah pun dibincangkan, dan majoriti ulama tidak mengatakan ada masalah untuk imam Bilal mengajar Quran, pensyarah-pensyarah yang mengajar fiqah dan ulum Quran, ulum hadis. Universiti kalau gitu semua haram belaka lah. Tak ada ya. Baik, yang kedua iaitulah negara berpendapatan tinggi, Baitul Mal. Kalaulah ada orang yang dah dapat jabatan kebajikan masyarakat, tak boleh lagi dah pohon zakat. Dia kata sebab dua-dua tu dikira satu pihak. Maka adakah dikatakan, adakah ini wajar sedangkan duit zakat berjuta-juta, takkan dibiarkan saja. Jadi sebelum kita buat statement general begitu, duit zakat ada berjuta-juta tak buat apa-apa, kita kena tahu dulu fakta dia. Dan jadi bagi saya, kalau yang saya setakat mendengar penerangan yang diberikan kepada saya dan juga beberapa orang ilmuwan daripada satu pusat zakat, lembaga zakat, maka memang nampak jelas duit juta-juta tu digunakan. Ya, bukan untuk simpan saja, tidak, tapi digunakan untuk pelbagai. Dia ada 8 asnaf. Maka 8 asnaf ni takkan nak bagi pada fakir miskin saja. Ya, maka dia akan bagi juga kepada orang-orang fisabilillah yang belajar, orang yang tersekat dalam hutang dan macam-macam lagi. So, dan kemudian zakat ni pula dia dinamakan wang bantuan, dia bukan wang pendapatan bulanan, tak. Dia adalah wang bantuan bulanan. Sebab itulah di RM500 ya. Kalau setengah negeri 500 je maksimum di setiap bulan. Sebab dia bantuan. Bila bantuan maknanya dia adalah meringankan lagi kesukaran orang-orang punya pendapatan setiap bulan. Dia bukan boleh jadi core pendapatan, tidak. Dia hanya untuk tambahan sahaja. Maka oleh kerana itu bagi saya masih boleh untuk minta zakat kalau kita masuk dalam asnaf yang layak. Sebenarnya soalan yang terakhir sebelum kita tamatkan, iaitulah majikan
Cina beri duit raya pada Tahun Baru Cina, adakah boleh ambil? Jawapannya boleh ambil, tuan-tuan. Tidak ada masalah di situ. Kerana Tahun Baru Cina pun bukanlah satu perayaan keagamaan menurut majoriti para ulama, ya. Dan kemudian duit raya tu pun dia bagi, tak ada masalah, dia bagi hadiah je. Dan makan limau tu pun boleh juga. Kemudian seterusnya jaga kaunter. Kemudian ada VIP bagi tip sikit. Jadi kan boleh diambil. Yang ini telah pun kita sebutkan awal-awal dulu. Bagaimana Nabi kata, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan aw ratiban fama akhadahu ba'da dhalika fahuwa ghulul ataupun ghalul. Iaitulah siapa-siapa pekerja yang kami jadikan, bagi dia satu kerja, dah ada gaji tetap bagi dia, apa saja duit yang dia ambil kerana kerja dia itu yang di luar gaji dia, maka itu adalah duit ghulul, yang diterjemahkan oleh sebahagiannya sebagai duit khianat dan sebahagian lain menterjemahkannya sebagai sama kategori dengan mencuri. Jadi oleh kerana itu, bagi pada pandangan saya, semua duit-duit VIP bagi itu, dia kata ikhlas ke apa benda ke, semuanya sebab kita duduk di kaunter itulah dia bagi. Maka ketika itu dia masih lagi syubhah. Jadi apa yang disimpan itu syubhah. Apa nak buat dengan wang syubhah, kita dah bincangkan dahulu, iaitu wang syubhah dan wang haram ini kita seeloknya tidak gunakan untuk diri kita sendiri, kecuali kalau kita memang orang yang termasuk dalam kategori miskin dan fakir. Ketika itu barulah kita boleh guna. Kalau tidak termasuk dalam fakir dan miskin, kita tak boleh guna duit itu, tuan-tuan, ya. Jadi saya kira dah nak habis waktu, kita terus pergi kepada penamatnya. Okay, sebagai penamatnya, sekali lagi kita maklumkan bahawa apa yang kita bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan gharar yang dibenarkan. Sebagaimana Islam ni sangat fitrah, tuan-tuan dan perempuan, ya. Ada yang tak dibenarkan, ada yang dibenarkan. Yang biasanya yang tak dibenarkan ini semuanya adalah kerana menjaga kemaslahatan dan kebaikan di antara semua pihak. Jadi kita harapkan kita dapat redha dengan undang-undang ini, walaupun kita rasa banyak pelanggaran di kalangan orang zaman sekarang, itu tidak menjadi excuse untuk kita juga melanggar. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, demikian tadi lengkaplah sudah rancangan bicara muamalat yang baru saja kita bincangkan, tajuknya mengenai risiko dan jenis gharar yang dimaafkan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para pendengar Kim FM yang telah pun sudi untuk bertanyakan soalan maupun mengemukakan pandangan anda di nombor talian yang telah disebutkan sebentar tadi, dan juga anda yang telah pun melayangkan kiriman soalan anda ke laman Facebook ikim.fm. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Dan sebelum itu juga diucapkan terima kasih, syukuran jazilan kepada yang berbagi Dr. Zarudin atas kesudian bersama-sama rancangan ini. Terima kasih Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.